Hai, salam sejahtera. Apa khabar? Dan video kali ini saya akan bawa anda kepada pengurusan trading. Dalam trading dia ada dua. Satu yang dinamakan sebagai discretionary. Itu bermaksud iaitu you akan fokus kepada market condition. Dan yang kedua dipanggil iaitu systematic ataupun mengikut rules conditions yang ditetapkan pada peringkat awal. Okay, jadi saya akan tuliskan dekat sini satu persatu sekejap ya. So jadi sekarang ni you kena faham trading ni dia ada dua jenis fokus dia. So ini adalah trading. Okay, sekejap. Okay, nah trading. So kita ada dua fokus dia. Satu ialah dipanggil itu discretionary. Dan satu lagi ialah dipanggil systematic ataupun rule based. Systematic. Okay, systematic. Alright, so ada dua. So ini yang saya nak you faham dan juga jelas supaya kita boleh awal-awal kita boleh clear cut apa benda sebenarnya. So trading, ada discretionary, ada systematic. Okay, yang you duk belajar selama ni ialah sebenarnya fokus kepada yang dinamakan sebagai follow market condition. Maknanya kita follow market condition. Kan, market condition. Tambah-tambah kalau kita tengok dalam fokus kita, iaitu yang dinamakan sebagai dynamic indicator. Kan, saya tulis kat bawah ni, itu dynamic indicator. Okay, dynamic indicator maksudnya dia bergerak-gerak. Dia juga boleh digunakan static. Selepas ada candle close ataupun open price tertentu. Dan yang saya nak fokuskan ni lah, kedua ialah rule based ataupun systematic rule based. Rule based. Okay, maksudnya kita follow rules untuk execute tanpa kita tengok apa yang berlaku pada market condition. Dan mesti dilakukan sebagai backtest. Dan juga iaitu ada lagi, iaitu dipanggil risk reward ratio. So risk reward ratio ataupun triple R ni adalah yang sangat penting untuk you lakukan dagangan kerana dua ni akan main peranan penting. Dan risk reward ratio dan juga backtest. Dan untuk pengetahuan, ni awal-awal saya nak highlight, iaitu di sini pun, di bahagian dictionary pun dia kita pakai juga backtest dan juga RRR. Masih juga pakai sebenarnya. Cuma saya akan mulakan video ni untuk education memahami risk reward ratio, apakah risiko, apakah pulangan, kan? Apakah yang dikatakan kita dapat benefit ataupun mungkin kerugian. So kita kena ada mental ataupun mantik ke arah tu. So trading, discretionary dan juga systematic. Boleh? Okay, kalau dah sedia, tulis sedia. Saya tahu rakaman tapi tulis juga sedia. Saya nak pastikan you engage kat sini. Baik. So sekarang ni kita akan pergi pada trading, discretionary, systematic. So apa dia masukkan? Sebagai contoh, kan? Satu perkara daripada dulu saya tekankan dan saya harap you boleh faham maksud dia, iaitu you kena faham ialah dari segi management kita ada yang dipanggil itu systematic trading. Okay, systematic trading. Systematic trading ialah melibatkan pemilihan yang tetap kepada untuk lakukan backtest berdasarkan trading plan. Pemilihan tetap berdasarkan backtest dan terhadap pemilihan kepada trading plan. So dalam kes ni, apa yang saya buat rules ya, saya akan tulis rules satu. Contoh kita gunakan untuk go. Rules pertama, iaitu kita gunakan H4. Time frame, H4. Okay. Yang kedua, kita akan gunakan iaitu risk reward ratio berapa? 1:2. Okay, 1:2. Okay, yang ketiga kita akan guna apa? Let's say kita nak buat backtest ni untuk mungkin saya buat untuk 2 bulan. Okay, untuk 2 bulan. Okay, 2 bulan ataupun 1 bulan. 1 ataupun 2 bulan lah. Contoh. Dan juga risk per trade nanti saya akan ambil berapa lagi. Saya akan kongsikan pada you. Ini kira macam video pengenalan lah. Untuk you faham konsep backtest asas kepada apa yang kita guna. So, jadi trading plan kita nak guna apa? Kan trading plan kita nak guna ialah candlestick trend selang-seli. Selang-seli. Candlestick trend kan ada 3 jenis. Candlestick trend selang-seli, candlestick trend berterusan dan juga candlestick trend semasa. So, saya nak buat backtest untuk candlestick trend selang-seli. Syarat dia ialah candlestick trend pertama yang break secara selang-seli. Ni syarat dia. Candlestick pertama yang break secara selang-seli. Kita fokus kat situ. Okay, macam mana nak buat? Okay, katalah kita ambil dalam kes ni lah, saya ambil gold. Okay, saya ambil gold. Okay, gold. Let's say gold So, gold ni kita tengok di H4. Okay, H4 sebagai contoh. Okay, H4 ni kita ambil sekarang ni bulan berapa? Dekat bawah ni you boleh nampak itu ada bahagian tertentu pada tarikh dia. So, saya tunjuk kat sini supaya you nampak. Okay, ni tarikh dia. So, ini tarikh dia. You boleh nampak ini tarikh. Betul kan? Jadi, yang dekat atas ni maksudnya ialah garisan ni. So, kita nak buat selang-seli. Okay. So, apa saya nak buat lah, iaitu kita tarik ke belakang. Kita cari sampai, sekarang ni, ini bulan November, H4. So, kita cari sekurang-kurangnya bulan Oktober, 1 Oktober, let's say. Kita cari sampai 1 Oktober dan kita akan tandakan satu garis dekat situ terus. Okay, yang ni sebenarnya kalau you perasan saya dah ajar lama. Cuma saya nak tekankan balik supaya you boleh faham dan saya akan pergi detailkan balik supaya you boleh nampak. Okay. Alright, saya masukkan satu. Saya masukkan satu vertical line pada 1 Oktober lebih kurang. Saya akan tarik kat belakang ni. Alright. Mana garis saya tadi? Lama. Okay, sini saya tebalkan supaya senang cari lepas ni. Alright.
Tebalkan kau-kau dulu. Bagi dia nampak. Baru kita nampak. Okay, dan saya tutup ni dulu. Okay, kita tarik. Lepas tu tarik sampai 1 Oktober. Okay, let's say 1 Oktober. 1 Oktober. Nampak? Jadi kenapa saya tanda menunjukkan kita nak mula ke sini. So pertama ialah cari candlestick trend dulu. Okay, dalam candlestick trend ni sebenarnya kita boleh buang black line. Kan kita boleh buang black line dan juga buang grey line. Pasal syarat kita nak kurangkan macam-macam. So maksudnya kita boleh buang dulu. Yang ni kita boleh buang. Delete. Yang ni juga delete. Semata-mata untuk cari candlestick trend dan juga pengguna yang lain. Stoch pun saya hiraukan pasal kita tak nak guna yang tu. Alright. So sekarang ni kita tengok ialah pada 1 Oktober. Okay, 1 Oktober. Dan kita tandakan secara selang-seli macam mana? Senang saja. Itu tandakan dari setiap pengguna ni. So satu ialah kita cari candlestick trend secara selang-seli. Alright. So daripada dekat sini kalau you perasan. Semasa saya tanda ni candlestick trend pertama yang break ialah candlestick downtrend. Candlestick downtrend. Tak kisah dia loss ke, dia win ke, tak ada masalah. Yang penting ialah kita tandakan dulu. Okay, jadi saya tandakan candlestick trend dulu. Baik. Saya tandakan kat sini dulu pasal dia dah bergerak tadi. So saya tarik. Saya tandakan ini adalah candlestick trend saya yang pertama. Sepatutnya you nampak candlestick trend saya pertama. Okay. Lepas tu kemudian ni apa saya buat lah. Saya tandakan kalau sini bear saya kena cari yang bull. Bull adalah berada di atas tersebut. Di atas tu terus bull. Tak apa kita masukkan juga. Kita tandakan. Sebenarnya backtest ni kalau you buat lagi belakang dia mungkin lain candle dia. Tapi idea dia yang pertama ialah you boleh faham apakah saya masukkan ni dulu. Okay, saya masukkan lagi. Yang ni. Okay, saya masukkan. Jadi saya tandakan satu ialah bull. Saya tandakan macam tu. Okay, kemudian saya tandakan lagi. Saya tarik. Okay, saya ambil lagi. Saya tandakan. Okay, lepas tu. Saya tandakan dia juga bear. Okay, kita tandakan secara selang-seli. Lepas tu kita tandakan bull. Kan? Ini macam-macam kita boleh dapat result dia. Dia boleh positif, dia boleh negatif. Tapi yang penting ialah kita faham apa strategi dia. Kita tarik bear. Okay. Kita buat salah satu. Okay, kita tarik bull. Okay, so ni memang ambil masa sikit. Kan, patutnya saya buat sebulan. Kita pergi bergajin, pergi buat sampai 2 bulan. Okay. Lepas tu bear bull. Lepas tu kita cari apa? Bear balik kan. Ni sideways teruk lah. Dia akan kena sideways tu akan teruk Alright. Okay, roughly you faham konsep dia. Jadi maksudnya kita ambil yang selang-seli. Kita tak ambil yang lepas jadi yang pertama kita ambil lagi. Sebab biasa you ikut trend semasa kan. Jadi kita buat bull bear. Lepas tu kita buat lagi. Iaitu bull. Okay, ni obviously kena stop loss ni. Kalau saya nampak macam ni pun saya dah tahu dah. Tapi sebabkan kita nak faham. Kita boleh filter sebenarnya. Ada cara filter dia saya akan kongsikan dalam video akan datang. Sebab nak filter tu dia akan jadi maklumat yang berlainan pula kan. Jadi banyak sangat nak fikir. So kita buat satu-satu. Okay. So saya masukkan. So saya tandakan dulu. Nombor satu ialah tandakan. Ini untuk memberi kita praktis. Dan juga kefahaman dari segi trading kita. Kan bear. Lepas tu kita cari bull. Tak ada bull langsung. Kan tadi bull betul kan. Bull bear. Lepas tu kita ada bull. Ada tak satu bull kat sini? Okey, ni ada satu. Okey, kita ambil. Alright. So kita ambil satu bull. Lepas tu kita ambil lagi satu bear. Tak ada. Yang ni panjang ni satu bear. So kita ambil satu lagi bear. So sekarang ni yang current ni ialah bear. Okey, jadi sekarang bergantung kepada apa yang faham. Ni adalah bear yang panjang. Satu bear tu kita ambil. Alright. So sekarang ni kalau kita lihat. Daripada ni kita dah ada berapa? Lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dalam masa 2 bulan. So kita tandakan dia punya stop loss dan TP. Kan kalau dia sell bermaksudlah akan berlaku stop loss ke atas. So apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Saya nak terangkan pada you. Salah satu. Iaitu satu ialah. Saya akan ambil anak panah ni untuk pembelajaran kita. Kan? Jadi you boleh ni arrow ni untuk kita tengok apakah cara dia kat sini. Okay. So kalau you tengok kat sini. Satu ialah. You perasan. Ini adalah candlestick yang sell. Bermaksud ini entry dia. Betul? So entry. So kita tengok. Daripada entry tu dekat sini, berapa pip dia kena stop loss. So saya gunakan untuk kita punya case ni lah. Saya buat 600, 1200. 600, 1200. Maksudnya ialah 60 pip dengan 120 pip. So saya tambah kat sini satu. Itu nombor 5. Saya menggunakan risk reward ratio. Yang dekat sini ialah 600, 1200. Ini sebenarnya kalau you tanya saya, dekat mana benda ni datang? Benda ni datang daripada backtest lah. Saya kalau buat untuk major pair 300 dengan 600. Tapi untuk ni saya doublekan untuk ni. Goal kerana pergerakan lebih besar. Okey, kita tengok. Satu, you boleh tengok jawapan dia dekat sini, pips ni, dekat bahagian atas ni. Kan dia tengok. Kalau saya entry kat sini bermaksud ialah dia tak turun kan, dia turun hanya sekadar 70. Dia turun sekadar 70 pip 70 pip bermaksud ialah
tak sampai lah. Yang 600, 1200 tu maksudnya point. So maksudnya dia turun tak sampai kita punya point lah kan. Maksudnya dia naik bull, lepas tu dia tak turun tu maksud dia. Okay. Kalau contohnya juga katalah kita kata dia turun. Maksudnya kita mungkin dah nak hampir TP lah, tapi TP kita 1200. So okay, sekarang ni kita ulang balik. Dia entry kat sini, market naik. Maksudnya dia floating kan. Sampai tak 1200? Tak sampai. Maksudnya dia sampai 1400. Kalau 1200 kita kena stop loss Sampai tak 1200? Oh, saya ingat sampai tak sampai pula. Okay. Lepas tu dia turun sampai tak sampai tak 600. Terbalik. Stop loss sampai tak 600. Okay, dah sampai. Mana ini dah kena stop loss. So apa kita tandakan lah, satu dah kena stop loss Satu dah sampai. So ini saya tandakan untuk pembelajaran kita. Okay, cara pembelajaran kita lah kita buat kat sini. Okay, saya tandakan masa sini, saya tandakan ini SL, sini adalah TP, 1 SL. Okay, 1 SL. Alright, kita akan ambil lagi satu Okay, baik, mungkin you keliru lah sebab saya bagi sampel. Ni pula ambil candlestick yang ni sekarang ni, yang terbaru ni. So entry dia dekat mana? Entry dia di sini. Kan maknanya dia sampai di sini tu entry. So kena tak TP 1200 kena tak 1200? Tak kena. Kena. Oh, saya ingat tak kena. Mustahil. Sekejap saya tengok betul-betul. Tak kena, hampir kena. Profit, lepas tu kena stop loss lagi. So dia naik, tak kena 1200 TP, dia terjun Tak kena ni, tak kena. Tak kena, 1100 sikit lagi. So maksudnya dia 2 kali stop loss. Tak apa kita tanda kan, stop loss lagi satu. Okay. So maksudnya dekat sini kita tanda lagi satu stop loss. Baik. So kita buat benda sama juga. Kita tandakan lagi. So ni mungkin ambil masa sikit lah video ni pasal saya nak buat satu-satu. Rajin sangat aku buat sampai 2 bulan Lepas tu yang ni pula ialah candlestick yang bear. Yang sekarang ni, yang latest ni ialah yang bear. Jadi kita akan cari sell dia dekat sini. So mana yang kena dulu, touch sell kat sini. Kita tahu kena tak TP atau SL. Ini adalah kena, TP kena tak 1200? Kena dia turun, nampak macam tak kena. Perhatikan kat sini atas ni. Kan dia kena lebih daripada 1200. Okay, kena Saya tak sangka dia kena sebenarnya. So TP 1200 ke 1 TP. Alright, 1 TP. Baik, lepas kita pergi lagi. Okay, kita teruskan yang di tepi sini lagi. Okay, yang ni pula jalan kat sini. Yang ni cari entry dia kat sini. Ni saya rasa stop loss lah, dia tak naik kan. Ini patut naik. Naik kena sini tapi dia tak naik. Jadi dia turun sampai ke lebih daripada 600. Nampak point kat sini. Saya ulang balik takut dia tak nampak. Itu dia turun balik, bermaksudlah dia dah kena stop loss lagi satu. Okay, saya masuk kat sini lagi satu stop loss. Alright. Kemudian saya akan pergi kepada ni. So kita akan buat berulang kali sampai habis semua benda ni. Rajin yang ini lepas tu yang ni kita dah clear. Dia TP. Okey, sekejap saya ni buy dia TP. Kita pergi yang ni. Itu buy. Okey, ini buy. Kita kat sini. Satu ialah kita entry. So dia kena tak? Naik. Sekarang ni ialah dia buy. Tak, dia turun lebih tak 600? Tak lebih. Dia TP tak 1200? TP saya sangka kena buy. Sorry, saya cari balik yang sini. Ini buy yang first yang kena. Ni, yang ni kan. Dia turun tak sampai 1200, 600. Tak turun juga. Dia TP tak? 1200 di TP. Maknanya di TP lagi. Kan di TP. So TP you tandakan dekat bahagian TP ni satu macam tu. Okay. You tandakan. Baik. Boleh Okay, tandakan. Okay. Lepas tu masuk lagi kita buat lagi. Kita buat lagi. Kita cari lagi. Lepas tu ini adalah sell. So kita ambil atas tu. Sell. Dia naik. Kena stop loss. Yang ni stop loss obviously. Ini patutnya dah laju lah. You dah faham Kena stop loss. So saya tandakan kat sini satu. Okay, saya tanda ni satu. Baik. Lepas tu saya akan buat lagi. Okay. So yang ni dah buy. So yang ni buy. Itu dah kena stop loss. Okay. So yang ni pun saya rasa kena stop loss. Dia kena stop loss lagi. Baik. So kita buat satu-satu. Tak apa, kita ambil masa. Sebab you kena tengok benda ni aplikasi. Kan ini adalah asas kepada yang kita nak bincangkan datang nanti. Kan ni satu. Okay. Lepas tu kita masuk lagi. Dan kita buat banyak-banyak lah kan. Jadi yang ni pula kita nampak dia. Oops. Saya salah ambil. Sekejap. Tutup dia dulu. Okay. Yang ni pula dah ada sell. Kita dah kena stop loss. So ini ada buy. Kita tengok buy ada kena. Ni pula ada stop loss. Stop loss berterusan ni Maknanya dia terus turun. Ni patut naik. Dan the buy. Tapi dia turun. Mana stop loss lagi. Okay, stop loss lagi. Banyak pula stop loss ni. Macam mana ni coach? Sabar. Kita akan belajar benda ni. Okay. Lepas tu kita tengok lagi. Alright. Tu entry dia. Lepas tu kita cari ni. Entry kat mana? Satu ialah kat sini. Tengok kena stop loss ke tak. 600. Oh, ni kena stop loss dulu. Kan? Kejap. Okay, kita tengok. Kita belajar learn kat sini. Kita ada 600. Kejap tengok kat sini. Entry.
Okey, 600 kena stop loss. Patutnya profit kena stop loss juga. Okey, tanda. Alright. Ya, macam saya cakap tadi lah, perubahan dia mungkin berbeza-beza berdasarkan apa tu konteks yang berbeza. Okey. Lepas tu kalau you nampak, yang ni sebenarnya masa panjang ni, sebenarnya kita boleh ambil. Satu ialah bila dia naik kena stop loss. Tetapi kalau masih lagi ada candlestick trend, kita boleh follow lagi sebenarnya. Okey. Jadi sekarang ni kita dah habis yang tu kena stop loss, tak apa. Okey, sekarang kita kat sini kena kejap saya tarik Okey, yang ni pula kita tengok ni buy, candlestick buy. Lepas tu kita tengok kat sini ini entry, kena stop loss tak? Tak sempat kena. Yang ni TP. Okey, TP baru 3. Banyak tu nak melawan dia tu kan. TP baru 3. Okey, so saya ambil lagi. Okey, alright. Itu satu. Lepas tu kita tengok yang ni tak tahu TP ke tidak. Okey. So point saya macam kat sini sebenarnya Kata yang ni kita katalah kita masukkan yang ni juga, kena tak? Sebab saya tak kira yang lah tu, tak adil untuk you. Okey, saya tengok. Sekejap saya tarik ke sini. Okey. Okey, kita sepatutnya kita entry yang first sentuh tu, terus entry. Okey, kena stop loss tak? Kena TP tak? Oh, TP saya tak sangka pula boleh TP Ni atas betul TP. Okey, ada TP lagi satu. Alright, TP lagi satu. So ada TP lagi satu. So kalau you perasan, TP 4 dalam kes ni, jawapan dia lah ada take profit 4, TP 4, dan yang stop loss ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 SL. 7 SL. So yang ni banyak beza. TP 4, 7 SL. Teruk ni nampaknya sebenarnya. Tapi kalau kita kali dengan risk reward ratio, 1/2. Kan, you boleh tengok 4 kali 2 ialah 8. 7 kali 1 ialah 1, 7. Bermaksud ialah kita positif 1. Maksudnya kita still positif 1. Ini asas dia. Jadi maksudnya menggunakan sistem ni secara berterusan ialah you boleh juga net profit kan sebenarnya. So dia ada point lagi. Kalau you pergi yang sedikit intermediate sikit mendalam sikit, kita bergantung pada frekuensi dan juga volume. Tapi frekuensi dia adalah positif 1. Maksudnya daripada hasil dagangan ni, sebenarnya kalau you nampak, kalau you perasan betul-betul, iaitu kita ada 8 kali 1 kita positif. Maksudnya kalau kita guna risk 10% daripada $1,000, bermaksud ialah kita akan SL 100 dan TP 200 sepatutnya kan. Jadi kalau you nampak kat sini dalam kes ni, bermaksud ialah, iaitu apa maksudnya? Maksudnya you dah positif $100. Maksudnya daripada sebulan setengah ni you dapat 10%. Okay, dapat 10%. So maksudnya 7 campur dengan 7 kali 100 dia dapat 700. Negatif 700, betul tak? Okay. Lepas tu TP 8, TP 4 kali 2 200 ialah 800. So maksud you positif 100. Maksudnya you akan dapat 10%. Okay. Kecilnya coach? Tak. Macam ni. Point dia macam ni. Satu ialah you boleh filter. Filter maksudnya apa? Contoh tempat-tempat yang mungkin you terkena. Iaitu cuba you tahu kenapa you terkena. Kan sebagai contoh. Yang ni contohnya kenapa you terkena. Saya bagi contoh. Ini antara satu filter. Sepatutnya saya cerita dalam video lain. Tapi saya nak bagi tahu juga kat sini supaya you boleh tangkap daripada apa saya cakap tu. Okay. Satu ialah bila kita kata kita filter. Perhatikan. Yang tempat kita mungkin terkena tu. Okay. Saya tarik ni. Kita tengok yang ni katalah you nak entry kat sini. Cuba you perhatikan betul-betul. Saya ambil dekat silang ni. Okey, jap, sorry. Saya nak buang yang ni. Okey, saya ambil yang silang ni di sini. Ni entry. Kalau tak ni bersilang maksudnya tengok di daily kan. Apa yang you akan perasan ialah di daily sebenarnya ialah tempat yang ada resistance daily. Jadi kita tak patut buat macam ni. Jadi patutnya kita boleh kurangkan loss Sebab you perasan, dekat situ adalah resistance daily. Biasanya kita tak buy dekat resistance. Jadi maksudnya kita cari candlestick selang-seli, kita filter dengan daily support tak ada. Itu sebagai contoh. So itu adalah konsep yang sebenarnya sedikit intermediate lah. Tapi poin utama ialah, walaupun kita tengok daily pun kita still net profit. Itu point dia. So, pengenalan kita hari ini sebenarnya, ialah menggunakan backtest, pilih satu setup, clear cut berapa risk reward ratio, berapa point dia, berapa ratus pip, berapa ratus SL, dan macam mana nak gunakan dalam aplikasi. Dan ini saya akan sentuh lebih mendalam terutamanya dalam video-video seterusnya kerana ini permulaan dia. Tapi roughly you dapat kan? Alright, so all the best dan salam hormat. Saya Coach Jero. Kita akan jumpa lagi. Please like, comment dan juga subscribe. Dan juga komen saja apa saja yang you nak tanya dan saya akan cuba jawab sama dalam bentuk video sekarang atau akan datang. Jumpa lagi dan salam hormat.